Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kamu semua yang sudah tekan butang subscribe, like, share dan komen. Bagi kamu yang belum lagi tekan butang subscribe, saya mohon bantuan kamu untuk tekanlah butang subscribe itu, kerana itu akan membuatkan saya lebih semangat untuk menjadi suara bagi rakyat, dan kita harap channel ini akan menjadi lebih besar, dan apabila sudah cukup besar akan menjadi perhatian kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga semua menteri-menteri kabinet. Kita boleh menjadi suara bagi rakyat. Kita bersyukur kerana di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, suara-suara rakyat kini boleh diterima. Yang penting jangan fitnah, yang penting jangan membuat cerita yang tidak benar. Tapi selagi suara rakyat itu benar, Datuk Seri Anwar Ibrahim mudah-mudahan akan mendengar suara kita. Kerana itu tekan butang subscribe. Okey, ada baru-baru ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada satu berita yang paling mengejutkan dan mengecewakan. Tan Sri Muhyiddin Yassin kata, kabinet pada kali ini paling mengecewakan dalam sejarah. Excuse me. Excuse me. Apa maksud mengecewakan itu? Sebab pada pandangan saya, paling mengecewakan bukanlah kabinet Anwar Ibrahim, tetapi kabinet Muhyiddin Yassin. Kenapa saya kata begitu? Kabinet yang cukup besar, tetapi tidak dapat memberikan seperti sepatutnya yang diharapkan oleh rakyat Malaysia. Kabinet yang besar ini, mana bagus hebatnya kabinet Muhyiddin Yassin? Kalau kamu boleh komen, sila tinggalkan komen. Tapi pada pendapat saya, kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin paling teruk. Kenapa? Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak dapat mengekalkan sokongan ahli kabinet kepada dia. Jadi mana yang bagusnya dengan kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin? Yang saya tahu, cubalah kamu nafikan kalau boleh nafikan. Yang saya tahu, yang benar terjadi, yang betul-betul sudah terjadi, kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri yang menggulingkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi mana bagusnya, mana yang hebatnya sangat kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin? Of course, kita tidak boleh nafikan. Setiap kabinet yang dibentuk ada kelemahan masing-masing. Tidak dapat dinyatakan, kita tidak dapat mengaku kabinet Anwar Ibrahim ini adalah kabinet yang sempurna. Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya kabinet ini adalah kabinet perpaduan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim fikir jangka panjang selama 5 tahun. Ini bukan kabinet 10 bulan, 12 bulan, 18 bulan. Ini bukan kabinet untuk hanya touch and go. Ini bukan kabinet touch and go. Ini kabinet 5 tahun yang difikirkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya ada kestabilan di dalam politik Malaysia. Saya fikir Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong turut bersetuju bahawa inilah kabinet perpaduan terbaik. Sekali lagi, sekiranya kabinet ini diterima oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, adakah, ini persoalan saja, ini persoalan, adakah sekali lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba untuk mempersoalkan yang diterima oleh Agung? Itu persoalan saja. Kamu berikan komen kamu. Selama ini, beberapa puluh hari yang lalu, agaknya sudah lebih daripada 10 hari, lebih kurang 10 hari lah. Beberapa hari yang lalu, Tan Sri Muhyiddin Yassin dikatakan telah derhaka kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong kerana beliau tidak menuruti titah diraja daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Sehingga Tan Sri Muhyiddin Yassin kata, apapun berlaku, dengan apapun sebab, alasan mereka tidak akan bergabung dengan Pakatan Harapan,
termasuklah titah daripada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi sekarang, setelah Pakatan Harapan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dengan juga hasil perbincangan mesyuarat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja Melayu, telah bersetuju menjunjung titah untuk membentuk kerajaan perpaduan bersama dengan beberapa lagi gabungan parti yang juga menjunjung titah daripada Titah Diraja Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersama dengan Majlis Raja-Raja Melayu untuk membentuk kerajaan perpaduan daripada Barisan Nasional, daripada GPS, daripada GRS, daripada Warisan, daripada Bebas, daripada KDM, daripada PBM, dan mungkin ada beberapa lagi yang saya tidak tersebut. Seterusnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kabinet perpaduan yang pada saya adalah kabinet paling mencabar pernah dibentuk oleh seorang Perdana Menteri. Persoalannya mudah saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah Tan Sri Muhyiddin Yassin dapat sokongan daripada BN, pandaikah dia buat kabinet nanti yang macam begini bagusnya? Pandaikah nanti dia buat kabinet yang begini bagus? Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kabinet paling mengecewakan dalam sejarah. Bukan. Kena mengakui bahawa kabinet kamu dulu itu lebih teruk sebab mereka tak setia. Mereka juga lah yang jadikan kau tidak lagi Perdana Menteri. Kesian jugalah. Kesian juga. Yang saya tahu, menteri-menteri kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin juga dulu berpaling tadah. Malahan dia punya speaker, timbalan speaker Dewan Rakyat sendiri berpaling tadah. Kesian. Okey. So, walaupun Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan kabinet pimpinan Perdana Menteri kita ini Anwar Ibrahim mengecewakan dalam sejarah, tapi pada pendapat saya kabinet ini adalah kabinet terbaik. Apa tidak terbaiknya? Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim memeras otaknya supaya kabinet ini adalah betul-betul kabinet perpaduan. Betul-betul. Dan kalau kita kaji secara mendalam, kabinet ini benar-benar adalah kabinet perpaduan, di mana semua orang diikat dengan tanggungjawab yang betul, posisi yang betul, dan mereka juga diberikan tanggungjawab yang memang tepat. Akhir sekali, semua orang di dalam kabinet ini dapat dikawal oleh satu demi satu, menteri demi menteri, kerana sentiasa saling kait mengait. Jadi tidak akan ada orang yang boleh mengguna kuasa dengan salah. Tidak akan terjadi salah guna kuasa. Kerana apa? Semuanya berkait-kait. Dan setiap orang boleh sentiasa menegur satu sama lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pelik sungguh Tan Sri Muhyiddin Yassin kata kabinet ini paling mengecewakan dalam sejarah. Tapi sebenarnya ada satu istilah yang selalu saya pakai, cermin rosak. Cermin dulu diri sendiri, baru tengok siapa sebenarnya yang lebih mengecewakan. Kabinet besar dengan tahap-tahap ada waduta khas lah, inilah, sampai dikutuk, dikritik, dipersoalkan. Apa guna? Banyak betul, berpuluh-puluh menteri kabinet. Tapi dikatakan oleh penganalisis, pakar-pakar politik Malaysia mengatakan itu punya kabinet tidak berfungsi dengan baik. Kerana apa? Semua sibuk untuk mau dapat kuasa. Apa pendapat kamu? Sindar tinggalkan komen kamu. Denyut Nadi, Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.